takkan pada zaman Dajjal keluar, yang kafir, munafik, yang syirik, yang murtad, kesemuanya akan mendapat makanan dan minuman. Yang Islam tak akan mati keseluruhannya. Maka Nabi pun jawab, tidak. Orang Islam dan orang beriman akan terus hidup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabi dah jawab. Kemudian, kenapa tempoh ini disebut oleh para ulama? Dia bukan simbolik, ia adalah hakikat. Jawab para ulama ialah kerana para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apabila Nabi kata pada zaman Dajjal nak keluar, dekat-dekat dengan hari dia nak keluar, dia nak isytihar menjadi Tuhan, maka ketika itu kalian akan melihat kemarau yang panjang. Suasana gambaran bahawasanya pada zaman Dajjal keluar, setitis air pun tak ada di atas muka bumi Allah yang Nabi sebut, benda tu sangat dekat dengan akal kita. Benda tu boleh dibayangkan. Tuan-tuan, Nabi sebut apabila Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan, hari pertama itu kalian tidak akan mendapati setitis air pun. Kita duk bayang macam ni. Takkan dia keluar di Iran, di isytihar tu, terus hari tu semua ayat ni kosong turun gitu. Tidak. Sebelum dia isytihar itu, Allah kemaraukan muka bumi ini. Bukan Malaysia sahaja, seluruh bumi. Mustahil ke tidak tuan? Benda tu biasa, Allah boleh buat. Kita fikir dengan akal yang waras, kita fikir sekejap je, boleh, Allah boleh buat dengan sangat mudah. Dikemaraukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, maka keringlah muka bumi Allah. Air yang bertakung dalam tanah, dalam bukit, dalam gunung, apa di sungai, semua tu tuan-tuan daripada langit. Tuhan tahan langit, selesai. Rupanya di situlah yang disebutkan oleh Rasulullah, apabila dia mengisytiharkan dirinya Tuhan pada hari pertama yang panjang itu, hari itulah kalian tidak akan mendapati setitis pun air ini. Dan pada hari itu jugalah kalian tidak akan mendapati walaupun sekeping roti. Kalau bahasa kita, sebiji nasi. Tuan, roti gandum dengan padi datang daripada mana? Pada tanah. Kalau hujan tak turun, gandum ke, sawi ke, carrot ke, sayur apa pun tak ada, buah apa pun tak ada, nasi pun tak ada, roti pun tak ada. Dua aja makanan dalam dunia ni, makanan asasi dalam dunia ni dua. Nabi kata kalian tidak akan mendapati sekeping pun roti pada zaman itu. Tak lama tempoh dia tuan-tuan, lebih kurang 400 hari sahaja panjang dia. Apabila tempoh dia lebih kurang 400 hari panjangnya, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang akan mendapat makanan?" Kata Nabi, ketika mana dia keluar, tidak ada setitis air dan sekeping roti, maka ketika itu di antara sihir yang diizinkan oleh Allah kepada Dajjal ialah dia mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan dia mampu untuk menurunkan hujan. Sihir dia. Tu baru dua tu saya sebut, tu baru dua. Di mana sahaja bahagian langit yang dia tunjuk, maka akan turun hujan mencurah-curah. Bukan hujan palsu tuan, hujan yang hujan. Kata Rasulullah dengan syarat penduduk di kawasan itu mestilah beriman dengan ketuhanannya. Wal'iyadzubillah. Habis iman tu nak habis. Gadai iman ketika tu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi soalan yang kedua. Tuan-tuan dengar. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah soalan yang kedua, "Ya Rasulullah, sudah tentu orang beriman tidak akan tunduk kepada Dajjal?" Nabi kata, "Ya. Orang beriman tidak akan tunduk dengan Dajjal. Mereka mempunyai benteng yang kuat.
Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam tempoh yang begitu panjang, kalau tak makan dan minum, tentu orang beriman mati begitu sahaja. Mesti mati. Manusia tak makan tuan, seminggu matilah. Takkan pada zaman Dajjal keluar, yang kafir, munafik, yang syirik, yang murtad, kesemuanya akan mendapat makanan dan minuman. Yang Islam tak akan mati keseluruhannya. Maka Nabi pun jawab, tidak. Orang Islam dan orang beriman akan terus hidup, dan makanan mereka ketika itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali mereka menyebutkan zikir itu, perut mereka akan kekenyangan.